Assalamualaikum dan selamat pagi. Ceria di pagi hari bersama Naz Rahman dan juga Dayah Bakar yang kelihatan comel. Dan saya belajar suatu tema yang baru di pagi ni ya. Pada Rabu 26 Julai, saya ingat tarikh ini, iaitu berbola pipi. Okay. Ini suatu terma baru untuk saya. Sebenarnya terma tu saya reka sendiri ya, Nas. Oh ya, ya? Kepada wanita-wanita selalu memakai tudung ataupun tidak berhijab yang merasakan pipi ni nak ke mana sebenarnya. Ya, jadi hari ini saya mengenakan fashion yang menutup pipi. Itu sebenarnya. Oh, itu dia. Jadi supaya berbola pipi anda tidak naik turun seperti lato-lato. Seperti itu. Okey. Okey, dan tentunya sebenarnya di Malaysia hari ini kami sentiasa akan bawakan anda perkongsian yang bermanfaat insya-Allah. Dan hari ini sebenarnya kita ada banyak perkongsian yang mungkin membuatkan anda rasa macam sebelum ni memang tak berapa faham. Mungkin hari ini bila kami kongsikan anda akan faham. Ada pencerahan di sana ya. Betul, jadi betul. dalam kecomelan yang dibawakan Dayah Bakar ni, kita bawakan satu topik yang agak berat sikit, iaitu pemansuhan hukuman mati mandatori. Ada persepsi di luar sana yang betul ke terjadi? Adakah penjenayah akan bermahajaran lela sebab tiba-tiba tak takut akan undang-undang? Dan timbul lagi persepsi bahawa hukuman mati mandatori ini dihapuskan 100% ataupun mungkin hanya dimansuhkan kepada kes-kes yang kurang berat seperti Dayah yang punya background dalam law kan. Contohnya seperti mengedar dadah dan sebagainya yang tidak api dan tidak melibatkan kematian. Jadi pelbagai sudut ataupun aspek yang ingin kami akan kongsi, dan kami sendiri memahami isi hati anda yang mungkin membaca headline di mana-mana perkongsian di surat khabar dan sebagainya dan tidak faham apakah maksud pemansuhan hukuman mati mandatori. Saya jangan risau, kami akan bawakan kepada anda sebentar lagi dengan seorang pakar, iaitu seorang peguam. Ya, saya. Dan daripada sana, saya rasa kalau kita nak caknakan isu ini, kita perlukan kasih sayang. Ya, betul. Dan bercerita tentang kasih sayang ataupun rahmah, kita nak bercerita tentang legasi Allah Yarham Datuk Seri Salihuddin Ayub, iaitu mantan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidupnya yang baru saja meninggalkan kita. Kehilangannya masih terasa ya. Tapi apakah legasi yang ditinggalkan dengan iaitu visi Payung Rahmah, iaitu terdiri daripada 5 inisiatif dan yang paling popular Menu Rahmah. Betul, dan sebenarnya banyak yang memberikan pendapat mereka tentang bagaimana Menu Rahmah ini membantu mereka sebagai seorang peniaga, sebagai seorang pembeli juga. Mungkin ada antara kita yang tidak begitu memahami, tetapi sekarang lebih cakna tentang ini. Dan kita bacakan sedikit, kita dapat perkongsian arwah itu. Ini ciapan Datuk Seri sendiri, Allah dan inilah antara ciapan-ciapan dan juga perkongsian daripada orang ramai di media-media sosial ya. Anda boleh bacakan yang tertera di skrin sekarang tentang pendapat mereka bagaimana Menu Rahmah membantu mereka. Ini to be honest, bagi aku Menu Rahmah ini sangatlah berguna. Ini katanya, cuba Menu Rahmah, betapa nikmatnya dapat rasa makanan pada asalnya harga mahal tetapi boleh jadi mampu milik ya. Ada yang menitiskan air mata juga ya. Jadi inilah dia legasi Allah Yarham Datuk Seri, di mana dia tidak mahu melihat rakyat Malaysia menanggung lapar langsung. Betapa besarnya hati beliau ya. Betul. Seperti yang ini ya. Terima kasih perkenalkan idea Menu Rahmah. Sangat-sangat membantu rakyat dapat berjimat, beli sarapan, lunch dan dinner. Moga Allah terima segala jasa dan sumbangan anda dan diberi ganjaran selayaknya. Amin. Ini pula sehingga ke akhir hayat perjuangannya tangani kos sara hidup. Seorang menteri yang sangat berdedikasi dalam tugasnya pasti akan terus diingati sebagai bapa rahmah Malaysia. Al-Fatihah. Jadi ini pula kalau kita baca, sedihlah tak pernah aku menangis menteri meninggal. Hari ini aku nangis sebab Menu Rahmah itu memang betul-betul membantu, dan dia pun bersungguh-sungguh dengan program Menu Rahmah nak bantu rakyat yang tak mampu. Jadi ini adalah antara perkongsian kita sebagai rakyat Malaysia, dan tentunya juga ramai yang terkesan dan mula lebih mengangkat, lebih menghargai konsep rahmah ini. Betul ya, Nas? Apa kata kita lihat pula apa yang dikatakan oleh pandangan orang ramai di luar sana. Saksikan. Pendapat saya, Menu Rahmah ni baguslah untuk kalau bagi student, tetapi kuantiti untuk makanan tu amat sedikit. Tapi bagi saya, selagi ada Menu Rahmah tu, selagi tu kadang-kadang saya akan beli untuk makan lah. Untuk B40 tu lebih kurang membantu juga. Kira macam family kan, so RM5 so boleh bajet lah dalam sebulan tu kan. Nak makan luar kita boleh ni. Lepas tu ada pula Menu Rahmah, ada pula apa tu
yang barang-barang rahmah kan. So benda tu untuk membantu kepada rakyat-rakyat yang susah. Menu rahmah ni untuk kita orang sebagai student untuk jimatkan kos. Lagi satu sebab macam kita orang student susah, tak ada kerja. So senang lah untuk kos ni sebab harga kos rahmah ni macam RM5. So jimat juga lah untuk kita orang. Pendapat saya sebagai seorang peniaga, menu rahmah ni memberi kesan yang positif lah sebenarnya. Maupun peniaga dan pembeli sendiri lah, sebab dia banyaklah membantu kepada golongan-golongan B40 ni sebenarnya. Positif ni saya rasa lebih kepada inisiatif sendiri lah peniaga tu kan. Ada rasa tanggungjawab lah. Memang tak untung pun sebenarnya, tapi sikap orang kata kesian lah. Kita peniaga ni sebenarnya bukan nak untung je sebenarnya. Kadang-kadang tu fikir pasal orang kata Islam ni pahala kan. Bukan semua orang kita nak jual rahmah ni, kita tengok juga. Kalau kita ada peniaga tu buat kata mesti untung punya peniaga ni, takkanlah tak untung kan. Lebih-lebih tu kita bagilah rahmah ni. Kadang-kadang kita peniaga ni kita tak perlu letak pun apa harga rahmah ke apa. Kita sendiri sebagai peniaga ni kita kena alert lah, tengok orang kan. Okey je sebenarnya, tapi saya rasa benda tu positif lah. Sampai sekarang, tapi kadang-kadang sebab portion dia kadang-kadang tak semestinya kita nak orang sikit, tapi kalau buat alas perut tu boleh lah. Memang sampai sekarang saya still beli menu rahmah tu. Sangat menikmati sebab saya student, so jimat lah dalam sehari tu saya keluarkan untuk RM5 je. Saya salam takziah saya daripada untuk keluarga menteri dan terima kasih sebab telah timbulkan menu rahmah ni untuk rakyat Malaysia. Saya boleh ucapkan salam takziah kepada keluarga, lepas tu dan terima kasihlah memperkenalkan menu rahmah ni kepada rakyat dan membantu student-student. Saya nak ucapkan takziah sekali untuk arwah sebab yalah, kita baru kehilangan dia, and nak ucap sangat terima kasih sebab dia yang bantu juga untuk kita orang sebagai student untuk jimat lagi kos. Satu Kehilangan yang besar. Betul, kehilangan besar lah. Idea dia sebagai buat menu rahmah tu bagus lah. Semoga itu berkekalan lah, insyaAllah lah. Memang ada banyak, mesti ada keburukan sikit lah, tapi sebaik-baikan. Tapi boleh dikaji lagi lah, boleh diteruskan lagi yang menu tu. Dia baik ulih ke apa ke. Semoga selepas dia tu ada yang menggantikan dia tu boleh memberi idea lebih baik lah untuk bantu, insyaAllah. Itu dia sedikit perkongsian yang kita dapatkan daripada mereka, pelajar-pelajar dan juga orang di luar sana. Jadi saya sebenarnya saya terfikir sesuatu ya. Kenapa kita sebagai manusia kebanyakannya setelah pemergian seseorang baru kita akan terjentik, terbuka hati untuk menghargai apa kiranya pengorbanan dan juga jasa, lagi-lagi apa yang kita saksikan sekarang ni tentang konsep rahmah ini diangkat begitu tinggi setelah pemergian. Itulah dia lumrah manusia ya. We don't know what we got till it's gone, begitu. Tapi kita nak bercerita pula dengan peniaga-peniaga yang terkesan dengan pemergiannya dan juga meneruskan legasi Allahyarham Datuk Sariuddin Ayub. Jadi kita bersama dengan dua peniaga, Nurul Syafiqah Madonal dan juga Muhammad Azam Zuri, Cik Muhammad Ayub. Seorang dekat Shah Alam, seorang kat Serdang ni. Assalamualaikum peniaga-peniaga kita. Waalaikumsalam. Itulah dia, alhamdulillah pagi-pagi peniaga dah bersedia untuk berniaga kan. Jadi mungkin nak bertanya kepada Nurul dan juga Azam lah, seorang-seorang lah sebab anda berdua berada berdekatan dengan pelajar-pelajar, betul dekat dengan institusi pengajian tinggi. Jadi saya nak tahu sebagai peniaga di luar sana kan, sewaktu menu rahmah tu dilaksanakan, macam-macam perspektif yang kita dengar lah daripada orang ramai, daripada peniaga. Jadi apakah kebaikan yang anda nampak selepas 6 bulan dilaksanakan menu rahmah ni? Silakan Nurul dulu. Waktu mula sebelum adanya menu rahmah ni pun kita memang dah memperkenalkan harga yang murah untuk kalangan student lah. Bila student dapat tahu harga di kedai makanan kita lebih murah, jadi diorang lagi seronok untuk datang. Diorang tak rasa bersalah untuk ambil makanan. Dan bila adanya menu rahmah, bila menu rahmah diperkenalkan, lagi ramai student lagi seronok untuk makan. Diorang dah tak berkira lah untuk makan. Diorang pun okey je dengan inisiatif ni, diorang sangat bersyukur lah.
Baik. Kalau Sebagai penyaga betul lah. Baik, kalau diikutkan kiranya makin menggalakkanlah ya. Maksudnya orang lebih tahu, maksudnya lebih aware yang kita ada menu rahmah dengan harga, katanya mungkin boleh kongsi dengan kami. Nur Syafiqah katanya boleh kongsikan tak menu nasi, ada ayam, lagi ada apa? Mungkin sayur harga RM5, mungkin boleh kongsikan. Menu kita nasi dengan ayam sayur RM5. Tapi kalau di kalangan student, di kalangan pelajar dekat sini, nasi, ayam dan sayur kita charge RM5. Gitu. Tapi apa yang saya senurut dengan Nurul ni, sebelum ada menu rahmah, dia dah menawarkan harga rahmah dan kasih sayang begitu. Jadi jom kita tengok Nurul, boleh tak? Apa yang kita dapat dengan harga RM5 tu? Jom Nurul, jom bawa kami. Bawa kita ke sana tu, kat belakang awak tu. Bawa kami. Nak pergi sana sekarang tak boleh. Kesian Nurul. Dia tengah confused. Apa jadi? Okey. Wah, banyak ya lauk-lauknya. Ayam. Okey. Ini memang kita punya favourite punya students lah. Ayam masak cili. Nampak sedap tu. Ya Allah, cili je. Astaghfirullahalazim. Kita ada juga daging. Boleh tak? Ada tahu, ada sayur. Dia kena dia seimbang lah, makanan seimbang Betul, makanan seimbang. Ulam-ulam pun kita ada. Ada ulam-ulam. Baik. Alhamdulillah. Kalau sabar belajar ekstra kena bayar 50 sen ke? Tak ada, free. Masya Allah. Hebat. Alhamdulillah. Tengok dekat dalam studio ni pun semua tengah, wow. Jadi kita boleh tukar ayam dengan ikan, atau nampak ikan keli kat sana. Ataupun ayam saja. Selalunya kalau student nak ikan, kita akan bagi RM1 off lah. Wow. Ada bagus siap bagi RM1 off lagi ya. Okey. Kadang-kadang kan bosan juga makan ayam je kan. Yelah. Okey Syafiqah, terima kasih. Kami dah rasa terliur dah tengok lauk-lauk awak, terutamanya ayam yang sambal hijau tu. Kita nak ke Encik Muhammad Azam pula. Selamat berniaga di Seksyen 2, Puan Nurul ya. Okey, kepada Encik Azam pula yang berada di Serdang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nampak lengah lagi ada ya. Masih ada tempat untuk awak pergi sana lepas ni? Belum diserang lagi. Okey, baik. Saya dan Nas nak tahu juga tadi kalau kita berborak dengan Syafiqah, katanya menu rahmah RM5, ada nasi, ayam, sayur sedikit untuk pelajar. Bagaimana pula dengan Encik Azam? Boleh kongsikan dengan kami? Sama juga. Kita menu rahmah, kita ada lauk, ada sayur dengan nasi. Okey. Jadi kat sini ada persepsi lah apabila menu rahmah mula diwujudkan ya pada bulan 31 Januari lepas, ada yang katakan kosnya terlalu tinggi, kebanyakan peniaga, itulah dia persepsinya. Macam mana pula dengan Encik Azam yang meneruskan menu rahmah ni? Alhamdulillah, maknanya kita dengan menu rahmah ni kita betul-betul bajet macam kan, sampai untuk meringankan beban pelajar-pelajar kan. Tapi Encik Azam ada rasa tak beban sendiri untuk meneruskan menu rahmah ni? Alhamdulillah, setakat ni tak ada lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya. Okey. Sebab saya percaya setiap peniaga yang katanya buat menu rahmah ni, rezeki tidak akan terputus. Tak akan putus. Dan sentiasa ada untung walaupun sedikit. Jadi untuk kita panjangkan rezeki Encik Azam, jom kita tengok apa menu yang ditawarkan oleh Encik Azam. Mari kita tengok menu rahmah Encik Azam. Encik Azam pun nak tunjuk juga. Tadi ada ayam sambal hijau. Muka Encik Azam memang comel. Tapi kita nak tengok makanan Encik Azam. Itu dia. Dia tengah flip kamera dia lah. Kamera dia boleh flip. Apa tu Cik Azam boleh? Adakah itu kari atau apa? Ada salad dengan tetel. Masak daging tetel. Astagfirullah. Okey. Yang itu pula? Ini sayur dengan ayam merah. Ayam merah? Baik. Ini favorite student lah. Favorite student. Nasi boleh tambah ke? Boleh insya-Allah. Nasi kita tanya dulu lah. Itu jenis sayur juga. Okey, jadi adakah mereka boleh pilih antara nak daging tetel ke ataupun nak ayam masak merah, dan harga masih sama ataupun bagaimana Encik Azam? Harga masih sama. Harga masih sama. Ya Allah, semoga barakah yang perpanjangan buat Encik Azam dan juga Puan Nurul yang sedang berniaga di Seksyen 2 ya. Okey, jadi sekarang kita nak tengok kedua-duanya. Tadi kita nampak sekejap Puan Nurul, sekejap Encik Azam. Nak tengok kedua-duanya sekali. Encik Azam tu tadi dia tengah flip kamera dia. Saya tahu dia tengah cuba flip. Tu dia. Okay, dia flip. Okey, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi kongsi dengan kami tentang bagaimanakah anda berniaga dengan menu rahmah. Betul.
nampak memang sedap betul lah. Kena teruskan usaha betul. tu. Betul. Konsistensi mesti ada. Terima kasih sekali lagi kepada peniaga-peniaga ya di luar sana, di Malaysia ya, yang meneruskan legasi Allahyarham Datuk Seri Salihuddin Ayub ya. Terima kasih. Selamat berniaga ya. Baik. Okey. Untuk keluarga Datuk Seri ya. Okey, baik. Terima Baik, kita kasih. sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarham. Amin, insya-Allah. Terima kasih. Baik, Jadi, terima kasih. Ya. Kita nak berehat seketika. Tapi sebelum tu, mungkin kita nak kongsikan legasi sebenarnya yang ditinggalkan oleh Allahyarham Datuk Seri Salihuddin Ayub ni, memberikan kita rakyat Malaysia peluang untuk memajukan kerohanian kita. Jadi konsep Minda Madani ni kita nak maju dari segi minda, dari segi kebendaan dan juga rohani, dan dengan Menu Rahmah ni semua orang dapat melalui manfaatnya. Dan satu saya nak kongsi satu je antara pesanan Datuk Seri Salihuddin bin Ayub, katanya Menu Rahmah ni mungkin tidak boleh berkekalan, tetapi boleh dijadikan sebagai nilai hidup peniaga bahawa dalam setiap rezeki kita ada bahagian untuk membantu orang yang susah. Itulah satu kata-kata mutiara yang saya rasa sangat terkesan. Dan kita simpan tersemat di dalam hati. Baik, kita berehat seketika di MHI, dan apabila kita kembali, kita huraikan pemansuhan hukuman mati mandatori selepas ini. Ya. Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 Akta 846 akan buka kuasa hari ini. Menurut Warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 30 Jun yang disiarkan Jabatan Peguam Negara. Susulan penguatkuasaan Akta Pemansuhan Mati Mandatori 2023 Akta 846 yang mula berkuat kuasa 4 Julai lalu. Tiada lagi hukuman mati mandatori dan pemenjaraan sepanjang hayat di Malaysia. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Kapal Singh, pemansuhan itu bertujuan menghormati hak setiap individu untuk hidup serta memastikan keadilan bagi semua pihak. Malah reformasi undang-undang ini juga antara langkah awal dalam mentransformasikan sistem keadilan jenayah dalam negara. Menurut mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, pemansuhan ini melibatkan satu kesalahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta 234, serta 11 kesalahan yang membawa kepada hukuman mati mandatori. Antaranya ialah melakukan perbuatan mengganas, membunuh, melepaskan tembakan senjata api dan mengambil tebusan. Berdasarkan akta baru ini, Mahkamah mempunyai budi bicara untuk menjatuhkan hukuman mati atau pemenjaraan bagi tempoh tidak kurang 30 tahun tetapi tidak melebihi 40 tahun. Sekiranya tidak dijatuhkan hukuman mati, pesalah juga boleh dijatuhkan hukuman tambahan sebatan tidak kurang daripada 12 kali. Tidak dinafikan, keputusan yang dilakukan ini selaras dengan komitmen kerajaan dalam mewujudkan sistem perundangan yang lebih progresif dan relevan bagi membangunkan Malaysia Madani. Persoalannya, adakah masyarakat benar-benar bersedia dan bersetuju dengan perubahan dan penguatkuasaan akta tersebut? Okey, bagi saya benda ni ada kebaikan dan keburukan dia. Sebab kebaikan dia, kita boleh bagi peluang kedua pada pelaku yang membuat kesalahan atau jenayah yang besar ni. Sebab dia mungkin kali pertama dia buat kan, mungkin dia dalam keadaan tertekan. Kalau semua orang dalam keadaan yang biasa, mereka tak akan buat benda-benda yang crime ni kan. Mereka yang berkata benda ini tidak adil, pada saya lah benda ini mungkin tidak berlaku pada mereka yang berkata tu. Jadi peluang yang kedua ni amatlah berharga bagi mereka yang melakukan kesalahan tersebut. Kemungkinan orang yang dihukum mati tu dia akan baik semula, akan datang. Itu bagusnya. Tapi yang tak bagusnya satulah, orang yang betul-betul hukum bunuh, macam bunuh orang apa kan, dengan niat sesuatu macam ada gangsterisme ke apa kan, itu memang sepatutnya bunuh, lawan hukumnya bunuh lah kan. Dia bergantung pada kesalahan yang pesalah tu buat, sama ada dadah ataupun membunuh orang, merogol orang ke dan sebagainya. Saya rasa bergantung dengan kesalahan dia lakukan. So kita berbalik kepada hakim lah, hakim yang menjatuhkan hukuman tersebut. Pesalah yang melakukan kesalahan berat yang betul-betul ada niat membunuh, menyebarkan dadah yang berbahaya, itu patut
mendapat hukuman yang setimpal. Keburukan dia pula takut di antara mereka atau di antara kita yang ambil mudah terhadap jenayah-jenayah berat ni. Not necessarily assuming that kalau tak ada benda ni, there will be more crime. Therefore, another kind of effort lah maksudnya daripada kerajaan untuk bagi education, prevention for example kan. Nak kena semua sekali merangkumi semua, bagi kepahaman apa dia sepatutnya nak dimasukkan, kategori apa yang patut dimasukkan. Apa yang saya syukur bila saya dengar komen-komen daripada rakyat Malaysia di luar sana, ada rasa prihatin di sana. Walaupun mereka telah disabitkan kesalahan, tapi dengan pemansuhan hukuman mati mandatori ini, ada kekeliruan di luar sana Dayah? Adakah ia dimansuhkan sepenuhnya? Adakah hukuman mati ini memang tak ada langsung, atau mungkin kesalahannya atau apa yang disabitkan akan diubah? Ini akan kita kupas pada pagi ini. Ya, dan benar. Kalau dikirakan, ada juga yang berkata, ada jenis jenayah yang mungkin bagaimana mereka ini boleh dilepaskan. Tapi saya pasti ramai sangat di luar sana tidak begitu faham ataupun tahu apakah erti hukuman mati mandatori dimasukkan. Dan semestinya siapa yang paling terkesan adalah ahli keluarga pesalah-pesalah ini sendiri. Jadi kita membawa perspektif ini kepada anda penonton MHI. Kita bersama dengan Puan Magesvari Valley, iaitu seorang ibu kepada banduan yang dinamakan Tuan Krishnamurti yang telah pun berada di penjara selama 12 tahun bersama dengan anak kandungnya sendiri, Encik Tinagaran, anak lelaki Krishnamurti. Boy, you are very brave. Terima kasih kerana keberanian anda bersama ini, Puan Magesvari. Terima kasih juga kerana sudi berkongsi kes anak puan bersama dengan kita. Benar. Dan tentunya kita mulakan hari ini dengan satu perkongsian yang mungkin anda tidak faham sebelum ini. Jadi kita ingin mendalami ataupun lebih memahami tentang bagaimanakah efek atau kesannya kepada ahli keluarga yang bila mendapat tahu hukuman mati mandatori ini dimansuhkan. Jadi Datuk Haziq Pilih, seorang peguam juga bersama-sama dengan kita untuk memberi penjelasan yang teliti, sebab maklumlah kita bukan lawyer kan, kita bukan pakar. Jadi kita jangan lupa kita bersama dengan seorang bekas banduan juga, Tuan Lokman Muhammad, Muhammad Lokman Muhammad, yang sekini sedang berada di Pulau Perhentian mungkin untuk menenangkan diri. Ada di atas bekerja apa ke menenangkan diri tu Encik Lokman di luar sana? Bekerja, Tuan. Bekerja. Alhamdulillah. Bekerja di Pulau Perhentian. Alhamdulillah ya. Betul. Okey, kita bersama dengan Tuan Muhammad Lokman. Jadi pertama sekali kita nak bertanya kepada Puan Magesvari lah. Apabila mendapat tahu bahawa rang undang-undang ini telah pun dimansuhkan, jadi anak puan tidak lagi berdepan dengan maut. Jadi apakah perasaan pertama puan? Dia pun tadi sudah cakap kalau sudah keluar saya jaga saya punya anak, jaga mak. Saya tak mau ikut kawan-kawan siapa-siapa pun pergi. Mau jaga-jaga saya punya keluarga saja, dia cakap. Lepas tu mak minta sama tolong dekat Tuan, anak saya mau hidup balik. Tak mau gantung apapun tak mau. Macam dia ada cakap sama saya. Saya pun minta tolong Tuan saja. Jadi sebenarnya ini adalah berita yang baik kan. Kiranya seperti peluang kedua untuk terus meneruskan kehidupan. Dan kita nak bercakap dengan adik Tinagaran. Sekarang berapa umur adik? 13 tahun. Memang duduk dengan nenek lah. Jadi membesar kan. Kiranya bapa tiada di sisi. Jadi harapan awak sendiri bila dapat tahu yang macam tak ada hukuman mati mandatori ini, tidak ada. Maksudnya masih terus boleh berjumpa dengan ayahnya. Perasaan awak sebagai seorang anak? Saya jadi happy. Saya It's okay, Tinagaran. It's okay, Tinagaran. Boleh melawat ayah tak sekarang? Boleh. Bolehlah. Jadi macam mana keadaan ayah? Okey? Okey ya. Maksudnya bagi Tinagaran sangat bahagia, tidak terkata dengan berita ayah tidak harus melalui hukuman mati mandatori ya. Jadi di sini Encik Krishnamurti telah disabit di bawah Seksyen 3 Akta Senjata Api yang semestinya membawa hukuman mati mandatori, betul Datuk? Betul. Jadi di sini dan dengan pemansuhannya, jadi Puan Magesvari mungkin tidak cakna akan apakah maksud itu sebenarnya. Jadi adakah beliau terlepas terus daripada tali gantung?
dia akan terlepas daripada tali gantung. Akan tetapi ada beberapa situasi di mana mengikut pengubahan kepada Seksyen 3, saya akan fokus kepada Seksyen 3 sahaja, yang menyatakan bahawa hukuman akan dinaikkan sehingga 30 tahun ataupun 40 tahun, dan kalau terlepas daripada tali gantung maka akan ada sebatan rotan sebanyak 12 kali. Itu yang dinyatakan secara undang-undang. Tetapi apa yang akan dikenakan kita tidak tahu. Saya tidak boleh buat spekulasi, ya. Tetapi kalau mengikut apa yang dah diwartakan dan menjadi undang-undang sekarang ni, menyatakan bahawa ini yang akan ditimpa oleh anak Puan Maheswari. Baik. Saya juga ada membaca bahawa hukuman mati mandatory dimansuhkan ini juga, dan kekeliruan untuk saya dan Nasabah Rakyat Malaysia juga. Katanya adakah ia benar-benar tiada ataupun sebenarnya masih ada mengikut juga budi bicara seorang hakim dan juga melihat kepada unsur-unsur kes tersebut. Okey, bagi saya sebab kalau dikatakan undang-undang mandatory, iaitu hukuman mati dah di-abolish, maka pada pandangan saya lah, ini pandangan saya sendiri, mungkin hakim tidak mempunyai budi bicara lah, tidak mempunyai budi bicara untuk membuat sesuatu keputusan yang menyatakan bahawa hukuman mati boleh diberi. Sebab apa-apa undang-undang yang dikeluarkan di Malaysia ni, kita sebagai pengamal undang-undang ataupun hakim terikat dengan apa yang terkandung di dalam akta tersebut. Okey, jadi Puan Maheswari faham apa yang diterangkan oleh Datuk sebentar tadi. Jadi Datuk mengatakan bahawa anak puan terlepas dari gantung, tapi dia akan dipanjangkan masa di dalam penjara, hukuman dia. Jadi perasaan puan sekarang ni dah 13 tahun berada di penjara. 12 tahun. 12 tahun, ya. 12 tahun. Jadi macam mana kalau terus dipanjangkan, mungkin tidak lebih dari 40 tahun, ya? Tetapi apa yang dinyatakan secara undang-undang adalah sehingga 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun. Seperti mana yang diwawarkan tadi di berita. So itu yang menjadi undang-undang dia sekarang. Jadi macam mana puan kalau anak puan masih terus berada di penjara? Saya tak mau dia terus duduk penjara, saya mau dia keluar balik. 20 tahun kah, 30 tahun kah, saya mau dia hidup balik kita. Dia pun, dia ada itu kawan punya pistol saja. Kawan-kawan panggil dia pergi, dia duduk rumah saja. Lepas tu dia orang panggil sekejap mari kita pergi kedai. Lepas tu dia ikut kawan pergi. Dia sendiri tak ada bikin macam bikin punya. Dia ikut kawan-kawan pergi. Lepas tu polis sudah kena tangkap. Lepas tu dia orang cakap dia punya dekat ada pistol. Dia cakap saya punya dekat pistol tak ada. Tapi ada, dia cakap, polis cakap ada, saya ada dengar lu ada pistol. Dia cakap saya tak ada pistol. Macam mana kalau lu tak ada pistol, macam mana you dapat pistol? Dia cakap bukan saya punya kawan. Okey, punya kawan dia punya kawan simpan mana? Dia simpan dekat kandang. Lepas tu polis ikut pergi, dia suruh tunjuk mana tempat ada itu barang. Lepas tu dia angkat bagi sama dia. Itu. Itu sekiranya yang diceritakan kronologi lah, ya. Kronologi. Dan jadi saya faham Daya mempunyai statistik tentang banduan yang mungkin menghadapi situasi yang sama seperti yang menunggu kalau diikutkan kalau tarikh daripada April tahun ini lebih daripada 1,300 panduan yang sedang menunggu hukuman mati mandatory ini sebenarnya, dan katanya majoriti antara mereka sebenarnya adalah pengedar dadah. Jadi kalau saya tanya di sini dengan kes seperti anak Puan Maheswari dan juga 1,000 lebih kes yang tertunggak ni, adakah mereka akan dibicarakan semula untuk mendapat kata putus atau bagaimana? Tidak, mereka tidak akan dibicarakan semula. Semula, ya? Tidak, tak boleh. Sebab kenapa? Segala proses pembicaraan dah berlalu. Baik. So apabila, ialah patut mereka bersyukur sebab kenapa kerajaan dah tentukan bahawa tidak ada hukuman mati lagi. Tetapi apabila dah
lepas kes, bagaimana kita nak bicarakan balik semula? Saya rasa itu mustahil. Mustahil ya. Baik. Mustahil. Tapi yang hanya sekarang ni perbincangan kita apa yang mungkin boleh terjadi adalah hukuman mati mandatory itu dimansuhkan. Betul. Dan itu sebenarnya dah dimansuhkan. Ya, dah dimansuhkan dan itulah sebenarnya kalau kita ikutkan mungkin berita yang baik untuk ahli keluarga yang di mana mereka mahu lagi melihat orang yang tersayang kan terus menerus ada dan tidak dikenakan hukuman. Kalau ikutkan Puan anaknya sudah berada di penjara 12 tahun. Sekarang umurnya berapa Puan? Saya umur anaknya? Anak 36. 36 tahun ya. Jadi mungkin ini memberi nafas baru untuk ahli keluarga mereka. Sekarang kita bersama dengan seorang lagi yang telah dijatuhkan hukuman mati pada tahun 2018 tapi sekarang sedang menjalani pemenjaraan apabila moratorium penangguhan hukuman mati sementara mengkaji penghapusan hukuman mati ini. Jadi kita bersama dengan Encik Muhammad Lokman Muhammad iaitu bekas banduan akhir yang sedang berada di Pulau Perhentian sekarang ini. Assalamualaikum Encik Lokman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dengan apa yang telah berlaku yang tular di media sosial tentang kes Tuan Lokman dan kini terlepas dari tali gantung, perasaan Tuan? Terdahulu terima kasih Malaysia sudah jemputan dan perasaan alhamdulillah sangat bersyukur, sangat lega dan saya rasakan itu satu sinar yang baru buat orang yang masih lagi menjalani kesnya di mahkamah dan yang telah dijatuhkan hukuman. Seperti kawan-kawan saya yang masih lagi kat baduan akhir kan. Alhamdulillah sangat bersyukur, sangat lega. Itu satu berita yang sangat baik. Baik. Kalau diikutkan kan, mesti pengalamannya pernah terdetik di hati yang anda tidak akan dapat melihat dunia luar lagi, betul? Dan sekarang kalau kita lihat gambar-gambar yang dikongsi pun anda telah keluar dan menikmati hirup udara luar. Dan jadi bagaimanakah perubahan itu memberi kesan kepada hidup awak sendiri, Encik Lokman? Alhamdulillah. Kesan yang sangat besar pada kehidupan saya dan juga keluarga saya dan saya dapat mulakan semula kehidupan yang baru dan semasa di dalam tahanan banduan akhir, jadi kita orang tiada tarikh balik, jadi kita orang punya perancangan, pemikiran sangat terhad bukan sahaja dari segi materialistik tapi dari segi mental kami pun sangat terhad untuk kami membuat perancangan. Setelah diberi berita baik ini, saya rasa sahabat-sahabat saya dekat dalam sana akan dapat peroleh satu harapan baru, sinar baru dan diorang boleh merancang sesuatu jika diberi umur yang panjang untuk bebas di luar nanti. Ya. Baik-baik, terima kasih dengan perkongsian daripada Encik Muhammad Lokman kita. Semoga nafas baru atau peluang kedua ini digunakan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita pandang persepsi ahli keluarga dan juga masyarakat di luar sana, yang penting nyawa kita tetap dalam tangan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah langkah kerajaan Malaysia satu langkah yang sangat wajar pada saya dan sebagai contoh, seperti saya yang kes melibatkan akta dadah berbahaya di dalam jenis cannabis, dadah cannabis utamanya. Sebagai contoh yang lebih luas, United Nations sendiri telah menyarankan kerajaan untuk menjadualkan semula jenis-jenis dadah. Sebagai contoh cannabis. Dan ia memberi kesan yang impak yang sangat besar. Setelah itu Thailand membebaskan lebih 50% daripada banduan. Faham. Jadi di sini dengan sekali aibah sekali pasti berubah dengan perubahan dunia yang mungkin memandang kanabis ini sebagai satu dadah yang kurang berbahaya. Jadi itu merupakan persepsi, undang-undang tetap undang-undang. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Muhammad Lokman kita di atas perkongsian anda. Jadi kita kembali kepada apa yang kita ada di Malaysia di sekarang ini. Dan kita ada kiranya seorang Datuk, kita nak bertanya bagaimanakah
dengan pemasuhan hukuman mati mandatori ini mengubah landscape undang-undang negara dan juga memberi kesan yang besar lagi-lagi terhadap mereka yang terlibat dan keluarga-keluarga mereka yang terlibat. Ini ada satu keputusan yang baik. Bagi saya, okey. Sebab kenapa? Pada pendapat saya ni, setiap orang yang melakukan satu kesalahan sempat bertaubat. So, kalau mereka dapat bertaubat, mereka tahu apa kesalahan mereka, maka patut dilepaskan daripada tali gantung. Kalau itu yang since undang-undang dah ada ni, undang-undang dah ada. Nah, itu nombor satu. Nombor keduanya adalah bagi saya setiap orang perlu a second chance. Setiap orang Setiap orang. Tak kira siapa. Sama ada anak kita ke sesiapa pun perlukan a second chance. So kalau kita bagi mereka ke second chance dan hukuman mereka dah dipanjangkan. Sebab kenapa? Kita kena fikir satu je. Undang-undang ni walaupun hukuman mati tak ada, tetapi hukuman dia telah dipanjangkan. Nah, apa sebab hukuman dipanjangkan? Adalah untuk memberi masa untuk mereka memikirkan apa yang mereka lakukan. Itu penting. Betul. Dan of course daripada segi persepsi masyarakat, kalau kita tanya, ada beberapa akan setuju dengan pemansuhan, tetapi ada juga beberapa yang tidak setuju dengan pemansuhan. So kita ada dua jenis pemikiran. Betul di luar sana. Satu yang takkan setuju dan satu yang akan setuju. Betul. Yang penting di sini adalah undang-undang Undang-undang. Tetapi itu yang menjadi itu. Kalau isu dia kalau sesuatu undang-undang dah dibahaskan di parlimen, dah menjadi rang undang-undang, maka tangan kita semua terikat, kita kena ikut undang-undang yang sedia ada. Okey, baik-baik. Terima kasih banyak-banyak kepada pakar kita Dato' Haziq Pileh. Terima kasih juga kepada Puan Magizvari dan juga Adik Tinagaran. Thank you for sharing your time with us. Kita akan berehat seketika di sini ya. Kita jumpa selepas ini di Malaysia Hari Ini. Terima kasih kerana terus bersama kami di Malaysia Hari Ini. Saya nak cerita sikit ni. Sebenarnya hujung minggu ni saya ada kesempatan ataupun saya dah ada plan dah sebenarnya nak pergi utara, pergi Penang. Ada apa tu? Kita ada Carnival Jom Heboh. Tetapi ada yang lebih istimewa yang anda harus tahu. Jadi saya bersama dengan seseorang iaitu Tuan Haji Azri Muhammad, iaitu Ketua Pemasaran Babas Produk Sdn Bhd. Selamat datang. Terima kasih Daya. Apa khabar? Sihat? Sihat Alhamdulillah. Tu terus kita apa? Cakap utara. Cakap utara tu nak pergi Penang. Okey, betul. Jadi Tuan Haji, kita nak tahu sebenarnya macam Babas ya. Kenapa Babas berminat untuk turut serta di Carnival Jom Heboh Babas di Pulau Pinang sebenarnya? Jadi kami di pihak Babas, kami sangat berbesar hati, bersyukur dapat terlibat sama dalam Carnival Jom Heboh Babas ni. Kita punya tujuan untuk menyantuni masyarakat, terutamanya warga utara lah. Dan kita nak meraihkan dan juga berkongsi rezeki. Dan Babas nanti kita akan berkongsi rezeki dengan memberikan pack-pack sampel produk kita secara percuma, dan juga kita akan raikan Hari Kari Malaysia nanti yang kita akan lancarkan di Carnival Jom Heboh Babas. Dan kita akan edarkan nasi kari percuma Babas kepada semua yang main nantilah. Jadi hampa semua main nanti kat Carnival Jom Heboh Babas kat Penang nanti. Rugilah kalau tak dapat, tak rasa ataupun tak dapat ya. Okey, baik. Jadi mungkin antara aktiviti-aktiviti menarik dan juga tawaran istimewa khas untuk Carnival Jom Heboh Babas di Pulau Pinang ni untuk pengunjung-pengunjung. Lagi selain daripada kita bagi pack-pack percuma produk Babas, kita bagi nasi kari percuma, kita pun nak jual kita punya goodies bag ada di sini. Kita sempena Hari Kari Malaysia dan hanya di Carnival Jom Heboh Babas ni kita jual harga goodies bag kita ni RM10 saja. RM10? RM10. Barang-barang Babas kalau tengok kita ada kari ikan, kari ayam semua, kunyit, cili, rempah sup. Kalau dibeli di market pasar dalam RM15 lah. Baik. Jadi kita jual dalam RM10 saja. Harga promosi lah tu. Harga promosi lah. Selain tu kita ada banyak games, aktiviti. Jadi pelanggan yang datang ke booth kita boleh menang banyak-banyak hadiah menarik lah. Dia percuma.
Dan paling istimewa kita ada buat demo masakan untuk semua pelanggan kita yang mai. Kita ada ambil chef kita, Chef Koyum yang akan memasak masakan kari setiap hari daripada pagi sampai malam. Kari. Macam-macam kari, masakan kari ada. Kari ikan, kari sotong, kari apa semua ada. Macam-macam kari lah. Nanti nak tahu masakan apa, mai kat booth Babas. Dan saya nak tanya, macam satu pack ni kan, katanya RM10. Kalau seorang tu beli lebih daripada satu, boleh ke? Boleh. Tak ada masalah boleh nak beli banyak pun boleh. Kan buat stok kat rumah. Dan juga, kita tahu macam produk Babas ni memang menjadi pilihan lah. Orang ramai lagi bercakap tentang kari kan. Jadi, apa sebenarnya kelebihan produk Babas ni kalau Tuan Haji boleh kongsikan dengan kami? Okey, produk-produk keluaran Babas ni, kita barang-barang kita tak ada MSG, kita tak ada bahan-bahan pengawet macam bahan-bahan perasa pewarna. Jadi tak ada additif, preservatif, colouring semua tak ada, kan? Jadi memang pure and healthy lah, sangat sihat. Lepas tu barangan produk Babas ni dia sangat fresh. Kita hanya keluarkan barang-barang Babas ni kurang daripada 6 bulan. Baik. Dia ada tempoh yang chef life tu 6 bulan saja. Dia punya tamat tempoh tu kan. Jadi sangat fresh. Dan produk-produk Babas ni kita utamakan bahan raw materials yang berkualiti lah. Maknanya kita ambil semua daripada dunia yang kita manufacture, kita proses yang berkualiti saja. Baik, maksudnya memang berkualiti, memang fresh dan kita boleh tahu kalau kita masak kari ke ataupun kita gunakan produk Babas ni memang pasal tu rasa dia lain macam. Rasa, bau. Dia punya color, warna kan. Orang yang masak yang tahu Dan juga mungkin boleh ceritakan lebih lanjut. Saya sangat macam tertarik dengan bila Tuan Haji cerita tentang Hari Kari Malaysia Babas di Carnival Jom Heboh Babas ni kan. So mungkin boleh ceritakan lebih lanjut sedikit tentang Hari Kari Malaysia ni. Okey, buat pertama kali ni julung kali kita melancarkan Hari Kari Malaysia. Jadi sempena bulan kemerdekaan, bulan Hari Malaysia yang akan datang ni, kita nak meraihkan Hari Kari Malaysia di mana kalau tahu masakan kari ni sangat sinonim Daya. Untuk semua rakyat Malaysia lah, tak kisah bangsa Melayu, Cina, India kan. Even di Sabah dan Sarawak. Semua tahu pasal masakan kari. Dia ada resepi kari tersendiri. Jadi masakan kari ni kita nak menengahkan masakan kari ini untuk menyatupadukan semua masyarakat yang berbilang kaum, yang agama yang lain-lain, kan, budaya yang lain. Tapi bila cakap pasal kari ni, semua tahu. Semua macam okey, kari. Semua kari. Jom. Jadi dia sangat sinonim. Jadi kita nak buat masakan kari ini sebagai simbolik lah untuk semua rakyat Malaysia, untuk kita menyatupadukan semua rakyat Malaysia dalam keadaan kerajaan madani perpaduan kan. Jadi kita nak kari itu menyatupadukan semua bangsa. Saya rasa betul. Kepelbagaian tu, kita boleh katakan rakyat Malaysia ni makanan menyatukan kita. Selain daripada sukan lah, saya rasa pendapat saya. Dan juga kari adalah satu jenis masakan yang menyatukan kita seperti apa yang Babas bawakan, Hari Kari Malaysia. Maksudnya bagi saya, kita semua makan kari. Kari Babas Okey, dan tentunya yang terakhir mungkin boleh kongsikan kepada orang ramai, terutamanya orang utara untuk datang ke Carnival Jom Heboh Babas. Okey, jadi warga-warga utara semua, orang Penang, orang Kedah, orang Perak, jom pakat ramai-ramai mai ke Carnival Jom Heboh Babas pada 28 hingga 30 Julai ini di Stadium Pulau Pinang Batu Kawan. Dan datang kepada booth Babas, kita banyak aktiviti-aktiviti menarik, ada percuma, nasi kari Babas percuma, pek-pek sampel produk percuma dan banyak lagi lah. Dan boleh jumpa artis, personality, TV3, Media Prima kan. Jadi memang datang ramai-ramai lah. Itu pakat ramai. Pakai ramai-ramai. Baik, betul. Saya juga akan ke sana dan pasti saya akan berada di booth Babas juga ya. Okey, bagus. Baik, terima kasih Tuan Haji kerana sudi datang, dan kepada anda jangan lupa datang ke Carnival Jom Heboh 28 hingga 30 Julai. Okey, dan sekarang ni kita nak berehat sebentar. Selepas ini kita kembali lagi.
Ya, terima kasih kerana masih bersama kami di Malaysia hari ini. Dan seperti Dayah katakan sebelum ini, ada wura-wura kat Karnival Jom Heboh, kat Penang. Kecoh. Jom Heboh semestinya kecoh. Dan dikecohkan lagi dengan suatu pertandingan kepada anda, pemain-pemain hebat futsal. Kepada yang muda-muda, yang tak muda sangat pun ada. Saya pasti ada veteran punya corner juga. Kita nak bercerita tentang suatu aktiviti istimewa. Dan kita bersama dengan ini dia. Bila kita dengar pasal vocab ni dulu, saya dulu masa tengah mengacara jalan-jalan cek makan, saya nampak vocab ni dekat media-media sosial kan. Apa tu, ada vocab dia ada berjalan dan sebagainya, tapi saya paling pantau vocab makan lah. Kompetitor bang. Kompetitor biar pasal lah. Pesaing kita kena pantau kan. Tapi sekarang ni bersama dengan Media Prima Family, dengan Encik Aiman Nazimuddin, editor of The Vocab Ref Media Group, dan juga Intan Zul Syazwani, antara pencipta kandungan The Vocab Ref Media Group. Alhamdulillah, orang muda kan dah datang nak menunjukkan kepada kita yang kurang muda sikit macam mana things ada. Tapi boleh tak cerita dengan penonton kita, what is the vocab actually? Vocab sebenarnya kita start dengan kita start dengan travel tahun 2014. Lepas tu channel kat YouTube lah ni dekat blog je sebenarnya. Dekat blog, and then kita banyak cerita pasal travel waktu tu. Lepas tu berkembang, sekarang dah jadi orang kata media lah, orang kata news, dan kita banyak buat selain daripada tu kita ada vocab makan macam cakap tadi kan. So sekarang ada vocab car club, vocab style dan vocab FC. So apa yang kita nak sembang sekarang adalah vocab FC. Vocab FC ya. Itulah dia, macam takkan vocab makan cerita pasal bola kan, futsal kan. Jadi vocab FC ni ada Intan antara pemainnya? Tak. Tidak? Saya host saja. Host saja. Untuk Jom Heboh nantilah. So boleh jumpa Intan. Kepada anda yang follow Intan, you can see her in person dekat Jom Heboh nanti. Tapi apa format dia? Apa yang dilakukan oleh vocab dengan vocab FC ni? Untuk Karnival Jom Heboh 2023 ni, kita orang tampil berbeza sikit lah. Sebab selalunya kita akan buat aktiviti pentas. Tapi kali ni kita buat kejohanan futsal jalanan vocab. Futsal jalanan, street football lah. Street soccer lah kira. Dia lain sikit dengan futsal. Apa beza dia? Apa beza cerita sikit? Sebab selalunya kalau kita orang selalu buat aktiviti pentas, so bila kali ni kita orang nak dekat dengan pengunjung, so street soccer kita orang ni kita orang ambil, dia bukannya yang macam ada padang dia jalan, depends on tu. Lepas tu dia punya court pula kecil je. 3 lawan 3. Gol pun kecil. Gol pun kecil. Gol pun kecil. Dan tak ada goalkeeper. Dan tak ada goalkeeper. Pernah dengar? Itulah dia street soccer. Tapi apa syarat dia dan siapa yang boleh mendaftarkan diri? Orang Pulau Pinang saja ke macam mana? Dia terbuka sebenarnya. Terbuka seluruh Malaysia. Sebenarnya kita tak letak pun peringkat umur. Kalau ada pakcik umur 50 tahun ke atas nak join, boleh. Betul. Kalau ada budak-budak umur 17 ke bawah nak join pun boleh. Tapi minima dia kita letak dalam 15 macam tu lah. 15 tahun lah. 15 tahun macam tu lah. Sebab hari tu pun ada satu tim ni, anak dengan bapa. Anak dengan bapa. Cun. Jadi apakah hadiah yang ditawarkan kepada mereka yang mungkin menjuarai kejohanan ini? Untuk tempat pertama, mereka akan memenangi RM1,000 beserta medal. Tempat kedua, RM500 beserta medal. Tempat ketiga, RM300 beserta medal. RM1,000. Dan the best part adalah baju ni. Kita orang di setiap Jom Heboh kita orang bawa keluar limited edition punya baju. Limited edition Yang ini Johor punya yang tahun lepas. Yang ini Shah Alam. Shah Alam sekarang Penang pula. Jadi mungkin kata akhir kepada penonton-penonton kita di luar sana. Mari. Kita mengharapkan seluruh warga orang Penang, orang Pulau Penang. Orang Pulau Pinang untuk datang dan memeriahkan lagi kejohanan Jom Heboh. Dan boleh tengok kalau siapa yang tak dapat join bola jalanan, boleh datang dan memeriahkan lagi lah acara itu. Pastinya akan meriah, jangan khawatir. Itu dia. Terima kasih Encik Aiman Nazimuddin dan juga Intan Zul Syazwani. Kita panggil Intan je lah Aiman. Jumpa mereka di Karnival Jom Heboh Vocab FC, kejohanan futsal sedunia. Sedunia pula tiba-tiba. Kita bersama dengan Dayah Bakar pula. Apa cerita dengan Babas tu, nak bawa balik rumah ke? Ni Cik nak cerita ni, ada
berita baik untuk semua. Okey, baik. Sempena dengan Hari Kari Malaysia Babas, mai pakat ramai-ramai kunjungi booth Babas di Carnival. Jom heboh Babas dan dapatkan pelbagai produk keluaran Babas bermula daripada 28 hingga 30 Julai ini di Stadium Negeri Pulau Pinang dan di Batu Kawan ya, jangan lupa, dan tawaran menarik serta hadiah menarik menanti hampa semua di booth Babas dan dapatkan pelbagai produk keluaran Babas percuma sempena Hari Kari Malaysia Babas di Carnival. Jom heboh Babas. Jumpa anda di sana. Okey, jangan lepaskan peluang ini. Apa cerita kat sana tu, Nas? Oi, Daya, jangan sampai terbabas-babas. Cakap pasal babas. Kat sini pula hidung kita penuh dengan jintan ni. Oh, dahsyat betul. Tapi itu dia penangan Carnival Jom Heboh di Penang dan buat warga Pulau Pinang, khususnya orang-orang di utara. Memanggil orang Perak, Kedah, Perlis. Jangan lupa untuk datang ke booth kumpulan wang simpanan pekerja KWSP di dataran Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan. Pelbagai perkhidmatan dan pelbagai informasi berkenaan produk-produk KWSP yang boleh anda dapati pada hujung minggu ini. Dan yang bermula 9 pagi hingga 9 malam, anda juga berpeluang untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang menarik. Ada permainan claw machine memberikan anda peluang untuk memenangi voucher Aeon bernilai RM3,000. Ada popcorn percuma, banyak lagi hadiah-hadiah menariklah yang disediakan sepanjang Karnival 3 hari ini. Jadi ingat, KWSP menunggu kehadiran anda di Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan. Mai. Terutamanya ada informasi terkini. Apa tu, kalau anda nak tahu tentang KWSP, mungkin Aisina dan sebagainya, akaun 2, akaun 3, apa-apa soalan, tanyalah kat kawan. Tapi saya memang selain daripada tu, saya juga nak pergi beli Babas punya pack tu banyak. Nak stok kat rumah. Dan esok saya bagi tahu apa topik kita ya. Topik kita itu adalah tentang sikap buruk pemilik kenderaan dan pematuhan undang-undang jalan raya. Jadi adakah anda pemilik kenderaan? Anda harus sama-sama turut serta menonton. Adakah anda mempunyai perangai yang buruk di jalan raya? Tepuk dada, tanya selera. Ukur baju di badan sendiri. Saya Nasruddin Rahman. Saya Daya Bakar. Terima kasih kerana menonton Malaysia Hari ini bersama dengan kami. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari. Assalamualaikum. Selamat pagi semua.